Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya Allah, sekali lagi anda bertemu saya, Ira Ghani, dalam Santai Video IG Ratu dan jangan lupa hampa semua like and subscribe, tekan tombol loceng kat bawah ni macam biasa. Hari ini saya nak bercerita lagi satu topik yang cukup menarik. Bila kita cakap bab ni, saya rasa orang yang tengah tidur pun cuy bangun dengar bila sebut tajuk ni kan. Orang yang dalam keadaan sedih pun terus ceria balik nak cerita pasal apa. Tapi sebelum tu, terima kasih lah kepada anda semua yang telah pun like dan subscribe di IGTV channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargai. Disebabkan anda lah saya kembali lagi sekali dalam Santai Video IG. Jangan lupa, if you like, I like you. If you don't like, I don't like you. Oh gitu. Jangan layan sangat bila ratu dia tak betul ni. Okey, begini. Saya bukan nak cerita pasal ratu dari kayangan ke apa ke. Saya hari ni nak bercerita satu topik yang memang cukup menarik. Tadi saya dah kata dah topik ni, bila kita bercakap semua orang jadi sangat bersemangat, teruja. Apa dia? Tajuk yang saya nak sembang hari ni, betul ke dalam PKP boleh kaya? Apa yang dimasukkan dalam PKP boleh kaya tu? Tapi bukan saya lah nak bercakap. Ratu tak cakap babak tu. Okay, jangan lupa, if you like, I like you. If you don't like, I don't like you. Baik anda, jangan lupa saja remind ni supaya hampa semua supaya hampa semua duduk ingatlah kepala otak hampa ni di IGTV channel. Kita pun sembang-sembang juga kat sini, tapi kami cuba memberikan informasi, ilmu yang kami ingin berkongsi dengan anda semua penonton-penonton kesayangan Ratu dari Kayangan. Gitu. Okey, baiklah. Kalau melayan aku ni sampai 3 jam pun tak cukup kita punya rancangan. Baik, seperti biasa saya ada tetamu setiap minggu. Tetamu kita minggu ni bukan apa, rasa macam nak panggil lagi lah dia pasal minggu lepas dah. Pasal episod yang pertama tu dia kata bolehkah panggil dia lagi. Okey lah, Ratu ni kan orang yang baik. So kita sentiasa bagi peluang kepada orang yang mana nak berkongsi dalam di IGTV channel Santai Video IG. Baik, hari ini saya akan memperkenalkan kepada anda tetamu saya. Dapat tak dia? Sekali lagi. Assalamualaikum. Profesor Dato' Dr. Ibrahim Ahmad. Waalaikumsalam. Eloknya baju hitam, tangan ada kuning-kuning. Oh, biasalah. Hari ni kita pun nak sama level kayangan. Laki siapa tak tahu. Itu iklan sangat. Okey. Alright, baik Datuk. Sebelum kita teruskan topik kita ni, orang dah cerita dah kata COVID boleh jadi kaya. Tajuk tu Datuk, kalau mereka ambil benda ni negatif lah. Tapi kalau mereka ambil tajuk ni positif, maka jadi positif lah Datuk. Sungguh? Betul tak? Sungguh, betul. So saya rasa jangan bagi saya bercakap banyak Datuk. Saya ni kalau bercakap macam ni, saya rasa saya tak kaya banyak Datuk. Aku je bercakap macam ni. So sekarang ni saya nak tanya Datuk, apa yang dimaksudkan dengan dalam PKP ada peluang boleh jadi kaya? Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Okey, dia macam ni nak Duhai Ratin Ratu daripada Kayangan. Oh, terima kasih. Okey, so sebenarnya kalau nak kaya ni bila-bila masa pun boleh kaya sebenarnya. Ya, bukan pasal COVID ke tak COVID. Tapi sebenarnya kalau kita tengok keadaan yang sebenarnya ni, di dalam, orang cakap selalunya, di dalam krisis ada peluang. Di dalam setiap krisis yang berlaku ni, sebenarnya ada peluang yang sangat-sangat besar untuk kita. Kalau kita pandai tengok dan ambil peluang tu. Tapi kalau kita tengok krisis ni sebagai krisis saja, dan persepsi kita terhadap krisis pun kita nampak satu masalah yang sangat besar, makanya kita pun duduk dalam krisis dan sebahagian daripada krisis lah. Jadi macam mana kita nak jadi kaya lagu tu? Tak boleh. Sebab sebenarnya kita yang kawal keadaan, berbalik kepada apa pun kita kena kontrol situasi dan keadaan. Keadaan di luar kita tak boleh nak buat apa. Yang kita boleh kawal ni adalah macam mana kita merespon. Contohnya macam ni lah. Merespon ni selalunya kita kena respon yang positif lah. Kalau contohnya macam ni, kalau orang kata COVID tak boleh berniaga, kita kata pasal apa pula? Boleh mesti tak boleh berniaga. Jadi ni pendek kata macam ni lah. Kan selalu orang duk kata dalam COVID ni serabut lah, raplah lah, yang kena buang kerja, yang hilang punca pendapatan, yang macam-macam
macam-macam lah kita tengok. Jadi Datuk, bila kita kata topik kita hari ni COVID boleh jadi kaya tu, aku mana tu saya tak apa nak faham. Ya, sebenarnya macam ni lah. Dalam apa pun keadaan sebenarnya ada dia punya hikmah kita. Hikmah dia tu. Kadang-kadang sesuatu berlaku tu, contohnya Allah Ta'ala kenapa dia jadikan satu benda tu berlaku tu, sebenarnya dia nak bagi hikmah pada kita. Ada kebaikan lebih untuk kita. Contohnya kalau hang lebih bekerja tu kan, hang kerja dengan satu company tu kan, punya lama hang duduk kerja kat situ, bila hang nak jadi kaya? Betul tu? Ya, sebagai satu contoh lah. Lepas tu Tuhan jadikan satu peristiwa macam COVID macam ni kan. Lepas tu hang terberhenti kerja. Bila terberhenti kerja lepas tu, hampirlah buat berniaga. Betul kan? Bisnes berniaga. Berniaga tiba-tiba jadi kaya. Betul atau tidak? Jadi itulah juga peluang sebenarnya. Punca dia kerana COVID, lepas tu hang berhenti kerja sebab dia, lepas tu hang pergi buat berniaga lah daripada tepi jalan apa saja. Lepas tu berniaga pun jadi besar, betul tak? Dah sampai level yang cukup tinggi, boleh jadi kaya-kaya. Itu kita ambil dalam sudut yang positif. Maksud dia lah ni, apa saja yang berlaku pun nanti kita kena terima keadaan. Kita terima keadaan. Okey, nak buat macam mana berlaku macam ni kan. Kita terimalah. Kita kena reda. Kita kena reda dan kita kena ikut flow. Ya. Dia panggil apa? Flow. Ya, follow the flow. Follow the flow. Itu kita ikut flow dia. Cuma apa pun kita kena kuat daripada keadaan. Selalu saya duk habaq kalimah macam itulah nanti. Keadaan apa pun yang datang pastikan kita lebih kuat daripada keadaan. Bukan keadaan tu kuat daripada kita. Maksud kata kita kena mantapkan diri kita, mantapkan emosi, mantapkan aura kita semua. Sebelum kita cerita lebih dalam lagi, sekali lagi Rasul nak bersalah kepada anda semua, jangan lupa like and subscribe. Tekan tombol loceng kat bawah ni di IGTV channel Santai Video IG. Ratu dan Kayangan. Gitu. Okey gini. Jadi yang dimaksudkan tadi tu, bila kita ada sesuatu perkara berlaku lah, contohnya kita kata COVID lah sekarang. Kan? Siapa lah pernah sangka Datuk, COVID nak jadi lagu ni. Tapi macam dulu bila tak COVID, dia tak kreatif pun Datuk. Berniaga pun tak pandai. Otak pun beku, kerja lagu tu sopa. Tapi bila datang COVID lagu ni, coy, pandai, idea mai segala bagai. Tu macam mana nak cerita? Itulah dia saya katakan tadi, bila kita ni manusia ni kadang-kadang kena berlaku sesuatu pada kita, barulah kita punya true power tu akan keluar yang sebenar. Bakat, potensi. Sebab satu lagi, bila kita dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan terpaksa, kita dalam keadaan pressure, maka apa yang akan keluar daripada kita, keluarlah kita punya survival, dia panggil survival skill. Bakat-bakat yang lama. Lepas tu yang satu lagi kita punya naga yang lama tu nanti semua dah akan keluar. Masa ni sebab demi nak hidup, kelangsungan hidup kita tak kira dah. Dia macam ni, macam orang kata, betul ke tak betul, Datuk betul kan saya. Orang kata sebutir diamond. Permata itu nak jadi sebutir permata harus melalui proses yang begitu payah, begitu sukar, tapi akhirnya dia keluar sebutir permata yang bersinar mahal. Macam ni lagi. Jadi maksudnya bila dalam keadaan COVID macam ni, semua orang jadi bijak, jadi kreatif dan segala bagai. Lahirlah idea-idea yang benar. Tapi kat sini Datuk, maksudnya betul lah kita nak bawa ni, dalam COVID ni boleh jadi kaya, yang kita maksudkan ni jangan salah faham. Bukan nampak ni Ratu dah sila-sila kan. Bukan kaya tu bermaksud hanya ini. Nampak ni. Bukan duit saja. Yang dimaksudkan dengan kaya ni luas, macam-macam. Betul kan? Betul, semua. Bukankah kalau kita kaya dulu dengan kasih sayang dekat dalam rumah tu sendiri, bila masa COVID ni lah baru boleh romantik, manja-manja. Dulu tak boleh kerja. Maaf ya Ratu, maaf. So bila jadi macam ni, barulah dia ada peluang, dia ada masa. Maknanya itu juga kaya kasih sayang. Sungguh yang dimasukkan. Kaya masa. Dan kaya minda kita. Lah ni cerita dia senang saja. Inilah peluang sebenarnya. Kita nak enrich balik, nak kayakan minda kita. Kita nak kayakan segala sumber keberdayaan yang ada dalam diri kita. Kita kayakan balik dulu. Kita supaya bila kekayaan ada dalam diri kita tu kan, kita akan
ada idea dan kita tahu apa yang kita nak buat, lebih kreatif, lebih inovatif sebenarnya. Jadi kita orang kata kayakan dulu pemikiran kita, kayakan minda. Dalam keadaan macam ni sebenarnya kita kena lebih banyak buat kerja berfikir. Tapi janganlah duk fikir 24 jam sampai tak kerja langsung. Boleh tak boleh lah tu. Tak boleh lah tu. Fikir macam ratu kan, dia bangun tidur cantik tu tak boleh. Ni semua ni ambil masa ni nak jadi lagu ni. Air ratu, level ratu kayangan, bangun tidur je bulu mata sampai ke langit. Itu kan dia. So jadi kenapa kita kayakan diri kita dulu. Kita enrichkan dulu, kaya, barulah kita boleh cari dan dapatkan kekayaan apa yang kita nak. Cuma lah ni apa yang kita perlu buat adalah kita punya mental kena kuat. Kita punya mental memang kena kuat. Tanda macam ni saya tengok banyak orang yang tak tahan, dia mental kacau lah lagi banyak, jiwa kacau. Sebab kalau yang ni kita tak boleh nak tahan, kita memang boleh collapse lah. Datuk, selain daripada kita kata mental kena kuat, apa lagi di saat-saat COVID macam ni, bila kita semua duduk dalam keadaan yang tertekan, bila kita duduk dalam keadaan yang sangat raplah lah kita katakan. So apa lagi yang boleh kita buat selain daripada kita mempunyai minda yang bagus, minda yang positif? Apa cara lain lagi yang supaya kita jadi insan yang kuat? Okey, satu caranya nanti kita kena banyak muhasabah diri lah. Sekarang juga waktu terbaik sebenarnya kita orang kata apa, introspektif ke dalam diri kita sendiri. Kita tengok balik diri kita tu kan. Di mana kita dulu, di mana kita sekarang, kan, kedudukan kita di mana dan apa yang kita boleh buat sebenarnya. Jadi kalau dalam keadaan macam ni sebenarnya times yang terbaik sebenarnya untuk kita bermuhasabah diri. Kan, kita tengok balik kemampuan kita dan apa kita boleh buat sebenarnya. Maaflah tu sambil minum. Lepas tu sambil-sambil tu kita kena tengok kita punya circle, kita campur dengan circle kita tu. Betul tak circle yang kita campur lah ni? Circle pun main peranan ke? Oh, mestilah. Apa kena mengena circle dengan nak boleh jadi kaya ni? Ya, senang lagu ni je Datin. Selalu kita dengar cakap kan, kalau you nak I tengok you punya masa depan, orang cakap tunjukkan kepada saya 5 orang kawan you yang paling dekat. Jadi kita boleh tahu dah masa depan dia. Pasal apa, dengan siapa yang dia bercampur, macam itulah dia akan jadi. Bukankah ni ada kena mengena juga? Aura. Dia kena dengan aura. Kalau kita fikir logiknya tu, bercampur dengan orang boleh menentukan siapa. Dia macam ni lah. Sebab orang yang hebat, orang yang sukses, dia punya mindset dia hebat, pemikiran dia hebat, cara kerja dia hebat, energi dia hebat, aura dia pun hebat sebenarnya. Jadi bila aura dia hebat sebenarnya, kita ni juga boleh menumpang aura dia. Maka contohnya saya tak hebat lah ni, tapi saya nak rasa saya macam orang hebat, macam orang kayangan. Saya kena duduk dengan ratu kayangan. Tu pasal saya jemput ratu. Jadi kita kena tumpang. Kalau kita tak hebat, kita kena tumpang dengan orang yang aura dia hebat. Jangan sombong. Sebenarnya kadang-kadang orang yang hebat ni, mereka tak sombong pun. Malah yang kadang-kadang yang tak hebat tu banyak yang sombong. Macam ratu. Ratu tak pernah sombong. Tengok ni, ratu dia kayangan. Okay, no problem. Sebab because if you like me, I like you. If you don't like me, sorry, I don't like you. Gitu. Itulah dia kata tadi. Jadi kalau kita jaga percampuran kita, pergaulan kita semua tu, circle kita tadi tu, insya-Allah. Sebab benda-benda ni kita bercampur, aura ni dia berjangkit gitu tadi. Contoh macam ni kita tengok, kalau kita duduk dengan satu kumpulan manusia, kalau seorang menguap, semua pakat menguap. Kalau satu sah batuk, seorang batuk, satu sah pakat batuk. Ya sungguh tu. Tengok macam mana aura dia tu berjangkit. Dahsyat. Jadi kalau kita nak sukses, kita nak jadi hebat, kita nak jadi kaya lah contohnya, jumpalah circle yang betul, cari circle yang betul. Kita kena tengok, pilih. Hidup ni pilihan. Betul lah. Sebab itulah saya pilih lah jadi ratu dari kayangan. Sebab saya yang nak pilih lagu ni. Gitu dah tu. Jadi itu circle yang kita tengok. Dan kita kena kawal juga lah time-time yang macam ni, input yang masuk dengan diri kita. Kita kena tengok apa benda yang kita nak baca, apa benda yang kita nak dengar. Jadi time-time macam ni, elakkan kita daripada dengar benda-benda yang negatif banyak ni. Benda-benda negatif banyak, elakkan lah. Sebab kita tahu ni kita tak kuat. Tambah-tambah orang yang tak kuat ni, elakkan. Tahu tak Datin, benda apa yang orang kata hak nombor 1 yang paling pengaruh paling kuat tu kacau kita? Siapa? Social media lah. Tapi jangan.
Kalau di IGTV channel kena like and Oh, subscribe ya, Datuk. yang ni bagus sungguh, bagus tak apa. Yang ni ada unsur-unsur positif. Begitu. Ratu yang ada ratu aura, ratu tayangan yang positif. Betul. Jadi kita pilih sumber-sumber yang positif. Kadang-kadang bukan apa. Ya. Maklumlah sosial media. Sebab tu sosial media kita tengok sebelum posting tu dia kata what's on your mind. Maksudnya kata apa yang datang daripada fikiran orang. Jadi semua fikiran orang sebenarnya dicampakkan dalam situ. Kadang-kadang bila kita baca, kita ambil fikiran orang masuk dalam diri kita. Ya, bahaya kan? Bahaya sungguh. Lepas tu satu lagi, satu penyakit ni bila sosial media ni dia buat kita rasa ni sebab dia create satu orang kata apa tu inferiority diri kita. Yang mana contohlah bila Datin kan tengok gambar orang lain. Contohnya dia tengok ratu lain, dia rasa terancam dia tengok. Ratu tak pernah rasa terancam Contoh. tak pernah rasa terancam Tapi kalau orang yang lagu tu, bila dia tengok orang lain saja, dia tengok orang lain lebih hebat, orang lain lebih kaya, maka dia rasa dia tak boleh kaya, dia tak boleh sukses. Dia tengok kekurangan. Itu bahayanya juga kat situ. Ini memang sungguh dan banyak ada yang berlaku lagi tu. Sebab tu saya katakan kalau yang lemah ni terus duk tengok orang kata tutup terus. Tutup rapat. Tutup rapat. Off sekejap, pergi buat duit sampai jadi kaya. Fokus kepada bisnes tu. Fokus kepada apa yang you buat. Kalau you tahu you orang yang lemah, yang memang tak boleh handle diri you sendiri. Hari ni Ratu dari Kayangan dapat tip apa dia tahu Ratu. Tak usah peduli tengok orang lain punya. Yang hampa patut concern tentang hampa. Hampa nak jadi apa? Hampa nak jadi ratu, jadi macam ratu. Kalau hampa rasa hampa nak jadi bagus, hampa pilihlah benda yang bagus. Kalau hampa rasa hampa nak jadi biasa-biasa, it's up to you. So kan Datuk, jadi itu satu pembelajaran yang saya dapat hari ini. Jadi sebenarnya Datuk, yang saya nak simpulkan kata kaya dalam COVID ni, bukanlah yang kita nak menjurus kepada kaya duit. Kadang-kadang kaya peluang. Masa ni macam-macam peluang. Kaya idea dah tu. Lepas tu kaya kasih sayang, kaya kesabaran, kaya kesihatan. Kan dah tu. Itu semua pun kekayaan yang sebenar juga. Sebab bila benda-benda tu kita dapat kekayaan tu dulu, barulah yang lain tu kita dapat. Maksudnya you nak kekayaan material. Kekayaan material akan datang selepas you ada kaya yang lain dulu. Maksudnya you kena ada kaya minda, kaya kasih sayang dulu. Contoh dalam diri you kan? Barulah yang luar tu diterjemahkan. Sungguh kaya budi bahasa dulu, kaya segala-galanya dulu. Enrich you, kayakan diri you dulu, barulah yang duit, yang material semua akan datang pada you. Datuk, saya rasa macam topik ni macam menarik lah Datuk. Macam tak cukup jadi macam biasa. Macam biasa. Datuk main kali tak ada minum ayam apa di Ratu Kayangan buat. Sedih rasanya. Nak minum tak ada. Minumlah Datuk. Saya rasa dah lah kot. Saya kalau cerita banyak-banyak pasal kaya ni Datuk, saya rasa macam tak puas sebenarnya. Tapi tak apa. Kita memang sengaja nak bagi dia rasa tak puas Datuk. Supaya mereka boleh komen kat bawah ni, kata boleh tak cerita lagi pasal topik kaya ni. Boleh tak minta lagi topik kaya ni. Kalau hampa minta Ratu bawa hampa, mau ke tak mau? So tapi jangan lupa lah like and subscribe TV DIG. Apa terbalik lah Datuk, channel DIG TV. Lagu tu lah Ratu dah bela lah. Betul kalau dia kata Ratu Kayangan ada rahsia macam mana nak bawa kekayaan daripada Kayangan. Gila Ratu sentiasa banyak resepi kata datang daripada Kayangan. Okey, itulah Datuk sebenarnya. Saya nak ucap terima kasih lah kepada Datuk. Datuk minta maaf Datuk, terima kasih lah sudah jadi tetamu dah. Terima kasih sangat-sangat. Mungkin kita sambung ke topik kaya ni Datuk, sebab Ratu pun nak kaya juga. Walaupun Ratu dah kaya, tapi Ratu tetap nak kaya lagi. Sebab kan tadi Datuk kata jiwa kita besar, minda kita besar. Betul. So saya pun nak jadi macam tu. So terima kasih Datuk dah kerana sudi jadi tetamu saya. Terima kasih kepada anda semua, terutamanya yang ratu-ratu sayang ke apa semua ni, yang sudi dan setia menonton Santai Video IG dalam YouTube channel TV DIG TV channel. Buat nama aku kan DIG TV channel biasalah. So jangan lupa like and subscribe, tekan tombol kat bawah ni, komen hampa nak topik apa lagi. You like me, I like you. You don't like me, I don't like you. It's okay. Akan jumpa lagi di episod-episod akan datang. Kita jumpa. Ampun maaf dari Ratu. Assalamualaikum.